Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selepas mendapat maklumat yang saya perlu menjalani pembedahan major operation oleh tim Mr. Ahmad, pakar spine dari Kota Baru, Hospital Zainab Kota Baru, dia beri kami peluang lah, dimaklumkan pada saya dan isteri, you pergilah honeymoon di mana-mana yang you rasa untuk buat honeymoon, dan selepas you dah rasa perlu untuk menjalani pembedahan, you datang pada kami. Honeymoon bermaksud dapatkan rawatan alternatif lah, dapatkan rawatan alternatif. Jadi quite shock untuk kami berdua, saya dan wife, untuk kami buat keputusan ke mana kami nak dapatkan rawatan dan juga perlu tak menjalani pembedahan. Jadi tempoh sebulan tu banyak memikir, berfikir, search maklumat daripada kawan-kawan, daripada YouTube, Google, pengalaman rakan-rakan dan sebagainya. Dan antara yang boleh dikongsikannya ialah saya pergi dapatkan rawatan acupuncture, fisioterapi, rawatan tradisional dan sebagainya lah. Jadi fisioterapi seperti dah dimaklumkan sebelum ni, apabila saya menjalani rawatan bersama dengan Dr. Narish, pakar fisioterapi daripada Uniza, dimaklumkan bahawa dalam tempoh rawatan ataupun susulan yang dijalankan, dia dapati bahawa ini bukan satu rawatan yang boleh dipulih melalui fisioterapi. Okey, saya akur, tapi dia teruskan buat rawatan, exercise, ultrasound dan sebagainya. Dan antara yang lain yang saya usahakan ialah dapatkan rawatan tradisional, seperti yang saya lalui setiap minggu lah, dikatakan setiap minggu saya dapatkan rawatan urutan di bahagian tapak kaki. Jadi di situ pelbagai nasihat lah dimaklumkan dari segi pemakanan, dari segi kaedah duduk dan sebagainya, which is satu langkah untuk rawatan. Jadi hasil daripada rawatan tersebut, saya lihat bahawa tak pergi kepada punca masalah sebenar. Jadi tak apa, kita ambil saja ilmu dan rawatan. Dan yang ketiga saya pergi ialah acupuncture. Acupuncture 2-3 tempat juga saya pergi acupuncture, dan acupuncture tersebut poin-poin yang dimaklumkan untuk mengaktifkan saraf-saraf yang didapati telah bermasalah untuk dipulihkan. Jadi itulah rawatan susulan yang saya lakukan di samping saya buat chiropraktik. Chiropraktik yang krak-krak tu. Yang tu saya buat jugalah. Ngeri juga kan, sampai ke kepala pun dia tarik, ketak sana ketak sini, tapi alhamdulillah ada perubahan, tapi bukan perubahan yang jangka masa panjang. Selepas kita menjalani rawatan tersebut, alhamdulillah lah, dalam tempoh kurang seminggu dia rasa lega, tapi dalam tempoh selepas tu masalah itu masih lagi sedia ada. Dan ialah dalam masa yang sama, dari segi otot yang lemah, yang semakin ketara, tubuh saya kalau nak tidur malam tu dia macam shocking kan, jerking kan, macam kata dia jetak. Dia jetak, dia macam daripada kaki, tapak kaki sampai ke pinggang, dia macam sentak kan, tersentak. Jadi untuk mengelakkan rasa nervous, rasa fobia sebabkan tersentak tu, apa yang saya buat, saya bangun. Kadang-kadang saya sambung lah buat kerja office ke, sambung minat saya untuk run mesin 3D printing ke. Jadi banyaklah kerja-kerja saya buat tengah malam tu, sebabkan nak tidur tak boleh, sebabkan dia mari tersentak macam tu kan. Jadi bangun
pergi dapur, dalam solat dan sebagainya. Jadi itu quite mengganggu lah tidur saya. Dan juga benda tu rutin berulang setiap hari. Jadi inilah yang saya lalui lepas tu, dan bincang dengan wife pun support apa saja yang saya rasakan untuk rawatan, dan tempoh masa itu berlalu dari minggu ke minggu lah. Dalam masa yang sama saya juga mendapatkan rawatan daripada klinik, daripada hospital susulan, dan diterangkanlah tentang situasi saya, apa yang perlu dilalui. Tapi memang dalam surat tu, tabel jadual tu ialah untuk menjalani pembedahan. Jadi quite nervous, dan masa yang sama pula untuk makluman merancang untuk majlis pernikahan anak. Pernikahan anak untuk tempoh masa yang terdekat dalam tempoh tersebut. Jadi perjalanan yang dilalui ini sedikit sebanyak memberi makluman dalam diri saya untuk saya teruskan sama ada untuk menjalani pembedahan ataupun sekadar untuk nak dapatkan rawatan alternatif. Dan tempoh dalam masa yang sama ialah COVID-19. Kita digemparkan dengan COVID-19, jadi banyak pergerakan yang dilakukan terbatas, perlu pakai mask dan perlu buat appointment awal, penjarakan dan sebagainya. Jadi dari segi masa yang sama bekerja secara work from home, jadi most of the time kita buat kelas online. Buat kelas online dalam keadaan sakit belakang dan sebagainya, pembelajaran pada students diteruskan. Jadi kita kesambung nanti. Lagi, terima kasih.